Ini pepatah ni aku tak ingat daripada siapa aku dapat. Okay. Tapi selalu dikatakan oleh kita punya cikgu, Okay. Sir Syakib. Okay. How you do one thing is how you do everything. Alright, terima kasih kepada penonton-penonton dan juga pendengar-pendengar Cikgu On Air Podcast yang dibawakan khas oleh MC Plus, online tuition terbesar di Malaysia. Kalau korang nak pandai, bolehlah, jom lah. Kita belajar sama-sama. Kebetulan saya mengajar sains dengan biologi. Kebetulan saya pula mengajar sejarah dan juga pendidikan Islam. Yang kedua tu aku agak risau sikit. Okey, Bal. Jadi tajuk yang kita sebelum tu, kita ada tetamu undangan ke? Kita ada udang tadi kita makan, tapi tetamu undangan ini tak ada. Okay, jadi kita jadikan ini sebagai tetamu kita lah. Okey, baik. Apa yang kita nak sembangkan hari ini ni sebenarnya? Sebelum tu, okay. Podcast kita ni pasal apa biasanya? Podcast ni dinamakan sebagai Cikgu On Air sebab kita dua-dua cikgu, dan kita nak bincangkan benda yang berkaitan dengan pendidikan yang bermotivasi, beredukasi, dan yang paling pentingnya bukan yang bukan. Okey, jom. Jadi hari ni Mi, Ham minta aku surprisekan tajuk hari ni, jadi aku bagikan tajuk hari ni. Tajuk hari ni adalah, ada student tanya aku, "So, buat apa kita nak belajar benda-benda yang nanti kita bukan nak pakai sangat pun dalam kehidupan seharian?" So, tak payahlah belajar. Senang sangat. Kita dah ambil podcast paling pendek lah. 10 podcast paling pendek. Kurang aja. Okay, baik. Ya, sebelum tu aku nak tanya hang dulu lah. Subjek hang sejarah, geografi. Betul. Okay, ada tak pakai ilmu tu dalam kehidupan seharian? Macam ni aku betulkan dulu soalan tu. Memanglah ada, contohnya kita diri dekat Tanah Pamah, kita pergi ke Tanjung, ke Teluk semua tu. Tapi yang ini yang soalan yang student ni tanya. Kalau tak tahu pun benda tu, still dia boleh pergi mandi laut. Still dia boleh tanam pokok. Betul. Jadi macam sejarah pun, kalau dia tak tahu pun kita merdeka bila, dia still tengah merdeka. Jadi aku nak tanya subjek hang, ada tak yang pakai dalam kehidupan seharian? Dia nak kata guna dalam kehidupan seharian secara langsung tu tak ada. Tak ada. Ada, tapi secara tak langsung tu sebenarnya ada. Tak langsung tu maksudnya macam ni tau. Kenapa kita perlu belajar sejarah dekat sekolah ni? Okay. The reason why kenapa kerajaan tetap buat satu silibus sejarah adalah untuk menyatu padukan rakyat Malaysia. Jadi dalam silibus tu dia belajarlah cara pembinaan Malaysia, yang mana berlakunya pergaduhan di antara kaum, lepas tu macam mana kita bersatu balik, apa kesannya bila bergaduh apa semua, belajar benda tu. Jadi orang yang betul-betul mendalami, dia akan ambil iktibar benda tu. So maksudnya tak akan mengulangi semula lah. Itu yang aku cakap, dia tak secara langsung sebenarnya. Tak ada secara langsung yang macam kehidupan seharian aku belajar sejarah ni, tak kena bersatu padu. Jom kita bersatu padu, jom. Dia tak ada macam tu. Tak pernah aku pun tak pernah lagi macam abang bagi tertarik itu. Sebelum tu kita merdeka tahun berapa? Tak pernah. Dia tak pernah lah macam tu kan. Faham. Jadi tapi yalah, sebagai orang kata apa, sebagai rakyat sesebuah negara, bila dia tahu sejarah, sepatutnya dia lebih mencintai negara. Dan bila dia cinta kepada negara dia macam sayanglah negara. Bila kita sayang something, betul lah kita akan jaga dia elok-elok. Betul lah. Tak nak musnahkan dia. Itu secara tak langsung dari segi sejarah. Dari segi geografi pula. Waktu aku sekolah dulu, belajar geografi, aku pun rasa benda yang sama, macam apa aku belajar benda ni? Macam tak ada pun aku kehidupan seharian aku guna kan. Tapi bila aku jadi cikgu, aku start mendalami, memahami dia. Dia beza tau, faham yang sekadar faham saja. Dan bila kita mendalami, beza kan. Faham. Jadi bila aku mendalami tu, aku jadi tahu. Macam contoh kita nak ke China baru-baru ni. Aku tahu dia adalah negara yang suhunya bersederhana panas. Jadi aku tahu bulan 10 ni dia takkan sejuk lagi. Lepas tu baru aku check temperature dia dekat Google. Betul. Dia macam tu guna dia. Dia macam tu lah guna dia. Faham. Dan bestnya bila aku contoh belajar geologi pula. Ini kat universiti pula. Nak kata aku tak guna kehidupan seharian. Aku antara orang yang menggunakan betul-betul benda tu waktu aku pergi bercuti dengan kawan-kawan. Contohnya dekat Langkawi. Masuk je kat Tasik Dayang Bunting tu, aku nampak batu. Aku tengok gua ni.
terus cerita kat member aku, kenapa boleh ada tasik kat sini? Okey, tasik tu kenapa boleh ada tasik kat situ? Dia sebenarnya sebuah gua. Tapi kain putih tu berkatas dia, tak ada penutup. Okey, gua, lepas tu guntur. Gua untuk. So ya, ni jadi tasik lah sini. Sebab tu kiri kanan di semua batu. Ya, betul. Dia sebenarnya sebuah gua. Itu cerita dia akhirnya. Jadi itu je kegunaan yang aku setakat ni boleh, orang kata apa yang aku apply kan. Tak adalah aku pergi roti canai bang. Roti canai bentuk bentuk bulat, separuh spera aku semua, tak adalah macam tu kan. Macam kau pula. Macam mana sains bio? Sains bio. Kalau nak jujur cakap, tak ya. Tapi aku haraplah viewer tolong dengar jawapan ni sampai habis dulu. Tak pakai pun. Direct terus. Direct. Dia macam ni. Contohnya, dalam biologi hang belajar pasal mitokondria lah, hang belajar pasal ATP generation, pasal nak jana tenaga, pasal pencernaan. Kalau hang tak tahu pasal nama enzim pun, still bila hang makan roti, bila hang makan ikan, dia still akan cerna sendiri, betul? Betul. Badan kita dah tahu daripada apa yang kita belajar. Betul. Tak pernah pula otak tanya, enzim apa ni? Enzim apa ni? Tak pernah pula kita tengah makan nasi. Lupalah nama enzim, tiba-tiba nasi tak tercerna. Tak ada pun. Sama juga macam dalam sains, belajar pasal jadual berkala semua tu, tak pernah pun kita nak pakai jadual berkala tu dalam kehidupan seharian yang saya nak beli besi tapi ferrum yang saya nak beli tak ada. Kita nak beli besi, kita tengok besi tu, itulah besi kita nak, itulah skru yang kita nak. Betul. Kita tak ada pun nisat benda-benda macam tu. Tapi ini adalah untuk orang kebanyakan. Akan ada yang pakai kalau dia masuk dekat dalam bidang tu sepenuhnya. Yes. Jadi jujur cakap, untuk aku memang banyak benda tak pakai. Betul. Habis tu kalau kau belajar daripada sekolah lagi sebenarnya bio ni. Betul. Sekolah sampai matrik, universiti kau belajar kan. Lepas tu kau tak pernah gunakan benda tu. Bukankah itu satu pembaziran? Okey, kalau macam tu aku personally banyak pakai. So, antaranya adalah konten yang aku buat dekat social media semuanya berkaitan dengan biologi. Baik. Tapi macam untuk pelajar-pelajar, ini aku jawab untuk pelajar aku lah, yang kebanyakan dia orang katakanlah sekarang dia ambil biologi, lepas tu masuk pre-university, maksudnya matrik, asasi, diploma, mungkin orang dah tak ambil biologi. So mungkin dia pergi ambil sains fizik pula kan. Yes, ataupun mungkin orang tak ambil sains langsung pun. So dia orang dulu belajar sains, sekarang dah tak ambil sains. Untuk dia orang macam ni, nak kata membazir tu tak sebenarnya. Okey, macam ni dia bila kita belajar banyak, dan ilmu ni satu benda yang paling bestnya adalah, ni adalah salah satunya benda yang kalau hang tamak ambil, hang tak rugi. Yes. Sampai bila pun tak rugi. Walaupun kita rasa macam, tapi tak pernah pun pakai DYDX dalam kehidupan seharian. Tapi dia ada guna dia. Okey, contoh aku bagi tahu kat hang. Ini meja. Nak eja dia adalah KEJU. Meja. Salah tu. Kenapa pula? Ialah eja meja MEJA. Macam mana hang boleh tahu? Sebab aku tahulah, aku dah belajar daripada kecil lagi je dia. Itulah dia benda dia. Itulah yang orang duk kata bila kita belajar ni kita akan ada critical thinking. Critical thinking ni bukan maksudnya nak jawab soalan kebat sahaja. Critical thinking ni maksudnya adalah you boleh bezakan antara benda yang betul dengan benda yang salah. You boleh judge sendiri. Betul. Masa tadi hang boleh judge aku sebab hang dah belajar huruf ABCD. Betul. Macam contoh kalau macam kita tahu dekat dalam sel kita tu adanya kita punya hypothalamus dia akan keluarkan mitokondria ni akan keluarkan ATP. Dan ATP ni kita akan gunakan sebagai tenaga. Tapi masalahnya dalam ilmu yang aku bagi tadi ada benda yang salah. Hypothalamus tu adalah kelenjar yang ada bawah tengkuk, tak ada dalam sel. Alamak. Tapi tadi hang macam sebab apa? Sebab aku nampak yakin. Jadi dekat luar sana berapa ramai orang yang dia tak tahu sepenuhnya tapi dia nampak yakin menyebabkan orang lain pun percaya. Melainkan kalau hang dah ada susu galur ilmu tu, makanya hang boleh detect dia ni nampak je yakin tapi ilmu dia salah. Jadi itulah yang dipanggil sebagai bila hang belajar banyak, hang dapat develop critical thinking. Critical thinking ni datang daripada perkataan Greek ke apa ke, ini maksudnya adalah to judge. Sebenarnya. Maksudnya dekat situ lah, maksudnya untuk kita decide sendiri mana yang betul, mana yang salah. Itu critical thinking. So dengan lebih banyak ilmu yang hang dapat, hang boleh tahu ini macam tak make sense, ini macam make sense. So maksudnya boleh aku katakan bila kau ada ilmu, critical thinking kau boleh
kuasai, maksudnya nak buat decision dalam kehidupan tu agak mudah lah. Agak mudah. Dan decision takkan salah lah. Kurang kemungkinan untuk salah lah. Dia sebab macam ni, aku selalu bayangkan dekat pelajar aku macam ni. Diorang selalu, benda ni selalu akan keluar waktu diorang belajar dua benda. Yang pertama waktu belajar jadual berkala, predictable. Nombor dua adalah waktu belajar sel elektrokimia. Sel elektrokimia ni memang satu chapter yang tough tau. Jadi diorang ni bila dah susah-susah, diorang rasa macam, so buat apa belajar pasal benda ni tau. Jadi jawapan dia sama je. Dia macam korang belajar ni semata-mata, aku cakap korang belajar ni tahu untuk apa? Yang paling utama sekali untuk korang score exam. Lepas tu diorang macam, alah itu je ke? Itu penting. Do you know why? Satu, dengan exam, kalau korang boleh score, korang boleh sambung belajar lagi. Nombor dua adalah, bila awak boleh conquer benda yang susah ni, kita tengah latih otak kita untuk untuk solvekan problem. Jadi aku ibaratkan lah macam kita pergi gym lah. Okay, hang pergi gym, kita pergi gym, betul. So kita tahu, kerana kalau nak angkat dumbbell tu angkat macam ni. Dengan dia ada dia punya form dia. Nak buat deadlift tu kena pergi turun, kaki kena lutut kena bengkok, badan kena tegak, lock belakang, lepas tu angkat ke atas. Betul. Lepas tu turun balik. Bila masa kita pakai pergerakan yang sebiji macam tu dalam kehidupan sebenar. Ada kalau hang angkat barang pergi deadlift, turun badan tegak, terima kasih angkat. Lepas tu gerak pergi ke kereta. Dekat kereta pun angkat macam tu pula. Mana ada bro? Kita angkat ikut suka kita je kan. Tapi bila kita dah pergi gym, sebenarnya kita tengah latih otot kita. Bila kita nak pakai, walaupun bukan exactly pergerakan macam tu, otot tu ada. Sama juga macam belajar. Hang dah belajar macam-macam. So hang dah latih hang punya sel-sel neuron otak-otak hang ni untuk berhubung, berkomunikasi satu sama lain supaya diorang boleh solvekan problem. Nanti bila hang dah kerja nanti, hang ada macam-macam problem. Contohnya hang buat bisnes sendiri kan. Hang kena fikirkan logistik pekerja lah, hang kena fikirkan stok, hang buat all this thing. Banyak info datang, tapi your brain dah biasa untuk tafsir info tu dan dapatkan jawapan dia. Itu maksud dia, tak rugi. Betul weh. Bila korang dah masuk dunia pekerjaan, decision lambat korang buat, habis. Bukan habis apa, dia jadi macam, alamak, patutnya aku buatlah benda ni dulu. Jadi macam tu tau. Kan? Make sense. Itu pentingnya decision. Okay, baik. Okay, jadi Bal, maksudnya tak pernah membazir lah, kita kata kan. Tak pernah membazir lah kiranya kalau belajar, even tak guna kehidupan seharian pun, belajar je lah. Kalau yang murninya macam tu lah. Yang murninya macam tu lah. Murni macam tu lah. Ada yang tak berapa murni ke? Kita nak masukkan yang tak berapa murni ke dalam podcast ni? Kita boleh masukkan dulu. Okay. Jujur cakap ramai orang sebenarnya yang sekarang ni, yang tengah sambung belajar, yang tengah belajar pergi sekolah, pergi universiti, ramai yang bazir sebenarnya. Ramai yang bazir. Tahu sebab apa? Sebab mindset dia. Dia datang sekolah dengan mindset aku kena datang kat sini sebab parents paksa, sebab benda ni aku kena buat. Tapi dia tak nak pun ambil ini adalah latihan untuk otak aku. Ini adalah latihan untuk aku grow. Jadi dia dapatlah dia punya penat belajar tu, tapi dia tak dapat benefit of penat belajar tu. So sia-sia je lah. Sia-sia lah. Sebabnya dia datang dalam keadaan dia tengah menentang benda tu. Dia tak nak bagi peluang untuk, contohnya homework banyak. Dia kata homework banyak, penat nak buat. Sedangkan homework ni sebenarnya adalah salah satu cara untuk dia buat latihan. Untuk bayangkan kalau dia jadikan, homework banyak, maksudnya aku ada banyak peluang untuk belajar hari ni. Maksudnya kalau nak tunggu diri sendiri, nak rajin untuk pergi belajar mungkin lambat. Tapi dengan ada homework, dia terpaksa belajar. So at least inilah aku punya self study. So dia dapat something. Dia pergi ke universiti. Di universiti dia pergi ambil course apa yang dia nak, ataupun dia dapat course apa yang dia nak disebabkan dia boleh dapat course apa yang dia nak disebabkan dia belajar sungguh waktu sekolah menengah dulu. So dia tak rugi lah. Tapi ada juga yang masuk sana sebab apa? Sebab semua masuk universiti, masuk ke dapat apa? Kau tak tahu kau apa, tapi ini je yang dapat. So rugi lah kat situ. Sedangkan dia dapat masuk universiti tu. Aku masuk universiti dulu, of course belajar dapat lah. Skill bercakap aku dapat kat sana. Skill berkawan aku dapat banyak dekat universiti, dekat sekolah menengah. So you get a lot of things dalam sistem tu sebenarnya. Tapi kalau mindset dia, bila nak habis lah. Penat lah. Betul. Dia membazir masa dia sendiri lah. Dan mungkin dia pergi universiti, dia duduk bilik, lepas tu ada kelas, dia pergi kelas kejap, lepas tu dia balik bilik, tidur, macam tu je lah. Dia macam ibaratnya, kita boleh, semua boleh pergi sungai, tapi tak semua orang yang boleh enjoy di sungai.
Yang tak enjoy sungai tu dia akan rasa pergi sungai buat apa, bazir lah, basah lah, dia komplain kasut dia basah lah, kaki dia basah lah, dia komplain air sejuk semua lah. So dia balik dalam keadaan penat. Ada orang yang pergi masuk sungai tu, enjoy sungai tu, basah kasut, tak apalah basah lah kasut, pergilah mandi terus kat situ. Enjoy semua, balik dia dua-dua penat. Tapi seorang je dapat penat yang bermakna. Jadi aku harap yang dengar ni boleh, korang kena tahu ada cara untuk korang pergi sekolah tapi korang membazir masa. Dan ada juga cara untuk korang tak membazir masa. Okey Bal. Mungkin satu soalan ni yang aku nak tanya ni kan. Dia berguna untuk student-student universiti lah khususnya tau. Okey. Kadang-kadang diorang ni dapat kos yang diorang tak nak tau. Okey. Mesti dia akan rasa macam malah lah aku belajar, tak ada kos lah. Okey, baik. Jadi rugi ke dia? Rugi ke dia rasa macam okey, walaupun kos aku tak nak, aku belajar juga. Adakah benda tu rugikan dia sebenarnya? Macam ni Mi. Hang degree geologi. Aku degree biologi. So kita bersyukur kita dapat dalam bidang kita lah. Tapi ramai tak kawan-kawan kita, best kawan kita yang dia tak dapat kerja dalam bidang yang kita belajar ni? Kerja dalam bidang yang kita contohnya, belajar? ada tak kawan-kawan geologi yang dah tak kerja dalam bidang geologi? Ada. Aku boleh cakap daripada 64 orang, batch aku 64 orang, yang duduk dalam bidang bio ni ada kot 8 orang. Oi. Plus minus 8 orang. Yang ni semua dah kira bidang lain. Jadi adakah maksud diorang punya degree tu membazir? Tak. Degree diorang ni lah yang menjadi kunci untuk buka pintu pergi interview. Yes. Degree ni menunjukkan hang ada sijil yang hang dah work for 4 years. Maksudnya potential employer hang boleh tengok macam dia ni ada degree, maksudnya dia ni boleh stick it for 4 years. Dia ni ada kebolehan untuk istiqamah selama 4 tahun. Jom kita bagi dia peluang. Kita tengok dia macam mana pula. Faham. So daripada situ dia punya soft skill yang dia dapat sepatutnya waktu degree tu, dia bukan setakat dapat belajar. Dia bukan setakat dapat ilmu tu, dia juga dapat ilmu-ilmu lain ni. Orang kata yang ilmu-ilmu jalanan ni. Dia belajar untuk berpersatuan, belajar untuk lead, belajar untuk jadi pengikut, belajar untuk jadi leader, belajar untuk bercakap. All these thing, inilah yang akan dibuktikan waktu interview tu. So sebenarnya tak rugi kalau dia ada mindset yang betul. Yes. Dan lagi satu pula, dalam kehidupan ni, tak semua benda kita suka tu kita dapat sebenarnya. Betul. Boleh aku katakan sebenarnya, benda yang kita suka dapat tu sebenarnya sikit je. Tapi Tuhan bagi benda yang kita perlukan. Ya. Kan? Tuhan bagi benda yang perlukan, tapi kita kena bersedia untuk menerima. Kita kena bersedia untuk menerima. Jangan kita tengah bad mood, kita menentang semua benda. Lalasnya bila waktu benda yang patut kita dapat tu, tiba-tiba kita tak dapat sebab kita yang tengah pilih untuk aku tak nak semua ni, aku reject. Tapi cakap pasal benda yang kita suka, apa kata kalau kita buat kan, contohnya kalau belajar dia kan dia kata dia banyak benda dia tak pakai kat sekolah tu. Jadi apa kata kalau kita bagi peluang kat dia orang ni untuk pilih subjek apa yang dia orang nak waktu sekolah rendah sampai ke sekolah menengah. Apa kata? Kalau nak pilih okey. Sebab apa? Okey, kita SPM sekarang ni ada yang ambil 9 subjek, ada yang 11 subjek untuk sekolah agama lah kan. Lepas tu contoh dia nak pilih maths je lah. Dia akan jadi masalah yang besar. Okey, kenapa pula? Dia kenapa okey, first of all, kita kena terima hakikat student ataupun golongan-golongan masyarakat muda ni sekarang, bukan sekarang, maksudnya daripada dulu pun aku rasa benda yang sama. Untuk dapat satu fikiran yang matang tu pada waktu sekolah ni, aku rasa tak semua golongan lagi masih matang. Tak semua golongan dah matang untuk buat pilihan sendiri. Tak semua orang dah matang untuk buat pilihan sendiri. Okey. Contoh dia nak pilih, dia just aku dah pilih untuk ambil maths lah. Adakah pilihan dia tu betul-betul berdasarkan practicality? Or just dia nak disebabkan aku suka dan aku malas lah subjek lain, dia malas. Benda tu tak bagus lah bila ada satu perkataan ni macam malas lah subjek ni susah. Takkan semua benda nak yang senang. Adakah yang dia ambil tu confirm senang pula? Macam tu. Sekejap lagi tiba-tiba belajar susah juga. Drop je lah semua. So fikiran dia tu dia boleh kita katakan even kita pun dalam zaman remaja tu kita tak berapa nak matang lagi untuk pilih aku ambil ni, aku ambil ni apa semua. Tak pilih itu lagi. That's why KPM dia buatkan satu aliran, ini untuk aliran akaun. Apa subjek-subjek kena belajar? Ini aliran yang sains. Apa subjek dia belajar? Sudah bagi template dia bagi template. Jadi tak ada masalah pun untuk kita belajar 9 subjek tu apa semua.
Okay, boleh belajar untuk 9 subjek. Okay, benda yang dibuat ni, KPM buat, orang kata dah cantik untuk cari titik perseimbangan. Titik perseimbangan maksudnya, okay, 6 subjek teras. Okay. Lepas tu ada 3 subjek elektif. Dan 6 subjek teras ni, nak kata dia punya susah level melampau tu, dia tak ada susah level melampau, dia susah juga, ada susah dia kan, tapi still lagi boleh macam boleh go lagi untuk level teras ni. Okay. Tapi elektif tu adalah level yang macam kat susah melampau kat sini. Jadi 6-3 kira balance lah. Okay, gitu. Okay, cuma diorang tak boleh langsung ke nak pilih? Kalau nak juga pilih kan, kalau diorang nak juga pilih, tak boleh ke? Okay. Boleh sebenarnya, boleh. Okay, ada satu kisah student, aku rasa kau ingat juga kita pernah pergi buat seminar TKC. Kita buat seminar NMAX, tapi kita tak ngajak NMAX pun. Kita just enjoy dengan member je. Kita menemani. Tak ingat tak waktu tu berapa ramai student TKC masa tu? Katakanlah ada 150 orang. Yang masuk seminar 149. Kan? Lagi seorang tak masuk, betul? Kita semua tanya-tanya, kenapa dia tak masuk? Kenapa dia tak nak? Dia tak suka NMAX ke? Dia bukan tak suka, memang dia tak ambil pun NMAX tu. Okay, bila tanya kenapa dia tak ambil NMAX, dia kata dia dah tahu apa yang dia nak jadi. Dia memang aim cita-cita dia tu. Jadi cita-cita dia tu tak perlukan subjek NMAX. Jap, aku ingat ni. Yang after a few years, kan kita ada keep in touch balik dengan student tu, batch tu. And dia memang betul-betul dapat, if I'm not mistaken, lawyer, peguam. Something like that lah. Yang memang dia tak perlukan admit untuk apply. Dan dia memang betul-betul capai cita-cita yang dia nak. Okay, dalam kes situasi yang macam gini, tak ada masalah untuk dia macam, okay, aku tahu dah aku nak jadi apa, aku kena pilih ni, aku kena pilih tu, aku kena pilih ni. Sebab apa? Sebab mungkin dia dah capai satu level pemikiran yang matang. Mungkin dia dididik daripada form 1 lagi untuk jadi otak yang matang. Make sense. Tapi yelah, macam Han cakap lah, 1 daripada 150. So less than 1% lah. Less than 1%. So, okay. Faham. Ditambah pula kita dulu. Aku cukup yakin semua kat sini. Kita semua Darjah 1 orang tanya cita-cita jadi apa? Saya nak jadi doktor. Okay. Masuk darjah 6. Darjah 1 bukan jadi doktor. Darjah 1 nak jadi boy tu. Contoh lagi. Okay, masuk darjah 6 pula. Tengok pameran ni, tengok pameran askar 5 semua tu kan. Saya nak jadi pilot, saya nak jadi tentera. Lepas tu form 3 tengok mak kilau, saya nak jadi pendekar. Dia tak pernah ada satu stick benda yang betul-betul, okay, aku confirm nak jadi benda ni bukan sebab gaji ke apa, aku tahu kesian. Contoh lawyer, kesian ni aku nak tolong orang banyak ni. Contoh macam tu. Faham. Tak aman macam tu lah. Macam aku lain sikit weh. By darjah 6 sampai ke tingkatan 4, aku nak jadi nelayan. Weh, tak pernah. Okay, sorry, aku bukan mengutuk dia tau. Tapi betul lah, tak pernah ada orang mengaku, okay, nak jadi apa? Nelayan. Aku rasa sepanjang aku hidup ni tanya member-member pada kecil lagi, tak pernah lagi, Bal. Serius lah? Kau seorang je. Nelayan best aku tengok. Aku tengok macam best. Lepas tu aku try 2 minggu lepas SPM. Ada aku memang respect nelayan sampai aku cakap, this is not for me lah. Okay, faham benda tu. Okay, jadi okay. Bahaya pula bila aku cakap, bila dah tahu cita-cita nak jadi apa-apa semua, boleh pilih. Mungkin ada juga sependapat macam kau, contoh, okay, aku nak jadi tukang yang bawa traktor saja. Okay. Contoh. Aku tak tahu sesusah mana nak bawa dia. Okay, tapi yang aku tahu, yang aku kenal orang-orang yang bawa traktor, aku minta maaf benda ni bukan mengutuk menghina, tapi kawan-kawan aku apa semua dia punya pelajaran tak tinggi. Maksudnya dia tidak perlukan kelulusan tinggi. Dia tak perlukan kelulusan tinggi. Minta maaf, benda ni bukan mengutuk menghina. Okay, cuma begitu. Jadi mungkin kat luar sana dia akan fikir macam, cukuplah kot aku bawa lori, boleh gaji mahal. So bawa lori perlukan lesen. So tak payahlah belajar. Buat apa aku nak belajar? Itu bahaya juga tu. Betul. Sebab pada aku, macam aku, situasi. Untuk situasi macam tu, susah betul nak sebut situasi tadi. Untuk situasi macam tu, aku selalu berpegang pada konsep lebih baik ada tapi tak pakai daripada tak ada tapi nak pakai. Yes. Maksudnya adalah biar kita ada kelulusan tu, tapi kalau let's say kita punya pekerjaan lepas tu tak memerlukan kelulusan tu, tak apa, at least kita ada. Daripada kita nak try masuk dalam satu-satu bidang tapi tak boleh sebab kita tak ada kelulusan tu.
Jadi pada aku konsep dia macam tu lah. Ya, lebih baik ada sebenarnya. So lagi satu, bila korang semua ambil banyak subjek, bukanlah banyak tu level sampai Dr. Amalina berapa 17 tak ingat 17 kot, lepas tu ada Nik Madihah 20 subjek kan. Dia tak adalah sampai level macam tu. Yang Dr. Amalina tu itu level lain dah. Itu next level lah. Next level lah. Tengoklah apa dia jadi sekarang. Power tak power. Bedah. Oh, bedah. Bakal bedah kan, okay. Dia tak ada lah. Okay, macam contoh, ada je student yang ambil subjek teras saja ada je. Ada? Okay, kenapa benda tu? Kenapa? Dia sebenarnya lebih kepada untuk melatih diri kita tu untuk berusaha. Berusaha dan kita melatih diri kita untuk sentiasa kejar kejayaan. So kalau daripada sekolah lagi kita dah malas, dah buat apa nak kejayaan ni apa semua. Boleh jadi mindset malas mengejar kejayaan tu sampai ke bila-bila. Betul lah. Aku suka satu pepatah. Pepatah daripada Jerman ke? Bukan. Ini pepatah ni aku tak ingat daripada siapa aku dapat. Okay. Tapi selalu dikatakan oleh kita punya cikgu. Okay. Sir Syakib. Okay. How you do one thing is how you do everything. Okay. Boleh kita translate ke bahasa Melayu ke? Maksudnya macam mana kita buat satu-satu perkara, itulah cara kita akan buat semua perkara. Okay, faham. Jadi dengan kalau kita bersungguh buat satu perkara, maksudnya kemungkinan besar kita akan bersungguh buat semua perkara. Kalau kita bermalasan dan rasa nak quit buat satu perkara, kemungkinan besar kita akan bermalasan dan nak quit buat semua perkara. Ya. Sebab kita dah biasa benda macam tu. Faham. Kita dah biasa macam buat susah sikit, dah payahlah. Buat benda lain pula lah. Betul. Sikit, sudah payahlah. Itu problem dia. Jadi KPM dah design satu template yang boleh dikatakan buat masa sekarang itulah yang terbaik. Mungkin satu hari dia nanti cantik lah, cantik tapi boleh ditambah baik lagi. Okay, mungkin satu hari nanti KPM masih buat kajian ke apa semua, jumpa yang terbaik. Why not? KPM kami pun terbuka untuk datang berbincang saja. Kalau nak jadi tetamu pun boleh sebenarnya. Okey je. Kita orang suka nak discuss ni. Jadi berdasarkan topik kita menjawab hari ni, tak pernah pun kita membazir bila belajar banyak-banyak. Betul. Okey, dan tak ada masalah pun belajar subjek banyak ni pun sebenarnya. Benar aku walaupun setuju. Tak pernah guna dalam kehidupan seharian. Betul. Jadi harapnya dah terjawab lah soalan pelajar aku. Apa belajar benda yang tak pakai dalam kehidupan seharian. Sebab sebenarnya tanpa kita sedar, kita pakai kita punya otak. Yes. So asahlah otak tu, jangan pernah biarkan dia tumpul. Okey, baik, dan itu saja daripada kami podcast Cikgu On Air yang dipandaikan khas oleh MC Plus, online tuition terbesar di Malaysia. Sehingga kita berjumpa lagi. Terima kasih kepada semua yang mendengar dan juga jangan lupa untuk subscribe. Bye-bye semua. Bye-bye. Assalamualaikum. Assalam.